Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani, muka surat 131. Itu istilah-istilah dalam kitab Minhaj dan sebagai kitab yang lain seperti Iqna'. Qala fi dzikri syai'in min istilah al-fuqaha fi ibaratihim wa ma awda'uhu fi tayyi isyaratihim. Jadi istilah fuqaha dalam ibarat mereka yang mereka letak dalam tulisan mereka. Wa fi ta'rif istilah al-imam Syekh al-Madhhab Yahya An-Nawawi rahimahullah fi al-Minhaj wa ittiba' al-kathir lahu ala dhalika al-intaj. Dan ramai ulama ikutlah metodologi Imam Nawawi ini, sangat hebat. Ya'lam ayyuhat talib anna al-istilaha, apa definisi istilah? Wa ittifaqu ta'ifatin ala amrin mahsusin bainahum. So istilah ini dia lebih akhassu min al-lughah. Persepakatan satu kumpulan ilmuwan terhadap satu perkara. Jadi bila sebut kalimah al-adhar, ulama telah bersepakat ia merupakan qaul Imam Syafi'i rahimahullah yang kuat dalilnya. Itu. Tapi sebab itu kalau orang yang tak pernah bergelumbar dengan mustalahat mazhab, mana-mana mazhab lah, dia akan keliru. Misalnya kalimah wal masyhuru. Dalam ilmu hadis, masyhur maknanya riwayat yang lebih daripada 3 orang. Bawah sikit daripada mutawatir lah. Tetapi al-masyhur dalam kitab Syafi'iyah maksudnya qaul Imam Syafi'i yang paling kuat, yang terpilih, riwayat yang paling kuat dengan dalilnya yang kuat, dan lawannya pendapat gharib, lemah. Jadi muqabilnya gharib, sangat lemah. Jadi lain. Dan masyhur si lughah adalah yang famous. Tapi di sini bukan yang famous. Makna dia pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Fahaitsu qalu al-imam dalam kitab fiqh, bila sebut imam maknanya Imamul Haramain. Yuridu nabihi Imam al-Haramain al-Juwaini Abi Muhammad Abdul Malik al-Juwaini. Bapa dia Muhammad Juwaini, seorang ulama mujtahid mazhab. Ada kitab silsilah mazhab. Kita ada Abdul Malik Marwan al-Juwaini dengan Muhammad al-Juwaini. Muhammad al-Juwaini sezaman dengan Imam Baihaqi rahimahullah. Maka ni kira buriyatan ba'duha min ba'd. Tetapi kalau kita baca kitab usul fiqh, al-imam maknanya Imam Ar-Razi. Dapat tak? Kalau kita baca kitab usul fiqh mutakallimin, bila sebut dzakara al-imam, maknanya al-imam Juwaini, pengarang kitab Al-Waraqat atau Nihayatul Matlab, atau kitab ini dalam fiqh ataupun kitab Burhan. Tapi dalam usul fiqh kalau disebut al-imam maknanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Dapatlah? Fiqh maksud Imam Juwaini. Kalau usul fiqh Imam Ar-Razi. Ay qala fil mahsul. Melainkan kitab Mukhtasar Ibnul Hajib. Melainkan. Bila disebut imam maknanya Imam Al-Juwaini. Satu tu kitab tu saja. Adapun kalau kita baca kitab Nihayatus Sul, Bahrul Muhit, kitab mazhab Maliki, kitab apa jua bila sebut qala al-imam maknanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala wa haitsu yutliqun al-qadi, bila mereka sebut al-qadi secara mutlak, yuridu nabihi al-qadi Husain Abi Syuja', matan Abi Syuja', seorang mujtahid di dalam mazhab. Au qadiyain, fal muradu bihi ma ar-Ruyani sahibul bahar.
wal Mawardi sahib Al-Hawi Al-Kabir. Dua-dua kitab besar. Al-Bahar 14 jilid, Al-Bahrul Al-Hawi Al-Kabir 24 jilid. Wa idza atlaqu syarihah mu'arrafan dengan alif lam atau asy-syarih al-muhaqqiq yuriduna bihi al-Jalaluddin al-Jalal al-Mahalli, Jalaluddin al-Mahalli. Imam yang sangat besar. Kalau tafsir Jalalain ada dua imam tafsir Jalalain, Jalaluddin Imam Mahalli dengan Jalaluddin Suyuti. So juzuk yang pertama sampai juzuk ke-15 Jalaluddin Mahalli. 16 sampai 30 juzuk Imam Suyuti rahimahullah. Syarih al-Minhaj haitsu lam yakun lahu istilahun bi khilafi. Tak ada istilah yang lain. Dialah qala syarih al-muhaqqiq maksudnya Imam Mahalli al-Misri. Wa illa kasyarih fi syarh irsyad haitsu atlaqa asy-syariha yuridu bihi Jawjari. Syarih al-irsyad. Ini kalau dalam kitab syarh irsyad makna dia Jawjari. Kitab ni pun tak ada lah, tak jumpa. Wa in qalu syarihun, tak ada alif lam. Fal muradu bihi wahidun min asyurah. Yang ni kena cek balik. Makna salah seorang daripada mana syarih Mahalli ke Al-Jawjari ke. Jadi yang ni kena tahqiq. Kita sendiri kena cari. Kita sendiri kena cari. Kama kana huwa mufadat tankir. Hasil daripada nakirah. Wala farqa fi dhalika baina tuhfah wa ghairiha. Tak kira dalam kitab tuhfah ke nihayah sama saja. Kama awdahtu dhalika fi gharida hadzal mahal. Aku telah terangkan seperti mana aku terangkan dalam tempat-tempat yang lain. Khilafan liman qala innahu yuridu syabha. Ada yang menyatakan Imam Syabh. Wa haitsu qalu qala ba'dhum aw nahwuhu fa huwa ammu min syarihun. Kalau sebut ba'dhum mungkin syarih, mungkin muhasyi, makna dia lebih umum. Jadi sebenarnya macam kita nak tahu memang kena mutalaah. Di Mesir ada seorang Syekh Syafi'iyah, Syekh Abdul Aziz. Dia mutalaah semua mazhab-mazhab Syafi'i, terutamanya Hasyiah Al-Bajuri. Dia ada YouTube. Maknanya masih ada lagi Syekh Syafi'iyah yang ittilak semua kitab dalam mazhab Syafi'i. Subhanallah. Ingat tak ada dah. Ada lagi hidup. Alhamdulillah. Daqiqun jiddan. Mudah-mudahan kita sampai ke peringkat itulah. Kita ittilak semua. Mudah-mudahan satu hari nanti kita boleh buat satu lagi tambahan mukammil kepada kitab ini. Dan terbuka kepada semua orang yang ada niat yang baik untuk memudahkan. Wa haitsu qalu syaikhan, maknanya wa nahwuhu yuridu nabihima ar-Rafi'i wan Nawawi. Syaikhan. Kalau dalam ilmu hadis, syaikhan maksudnya Bukhari dan Muslim. Kalau dalam masalah ijma', makna dia Abu Bakar wa Umar. Istilah dipanggil ittifaqus syaikhain dalam ijma'. Itu makna dia Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini di antara term-term, sebab itu benda ni sangat berguna kepada kita. Awi syuyuh, tambah siapa? Fal muradu bihim ar-Rafi'i wan Nawawi was-Subki. Jadi Tajuddin Subki ditambah sebab dia ada kitab tabaqat dia. Kalau kita nak tengok fiqh Subki, dia ada syarah minhaj dia. Dia ada tabaqat Syafi'iyah dia, di situ ada fatwa-fatwa dia. Dan dia ulama yang menggunakan saddu zara'i'. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tak menggunakan saddu zara'i'. Sebab dia mujtahid mutlak, Imam Subki ni. Dia adalah mujtahid mutlak. Jadi tak kisah je nak guna dalil apa pun. Tapi yang saya tengok dalam tabaqat Syafi'iyah, ada satu bab di dalam perbahasan fiqh. Dia kata perlu kita mengharamkan kerana saddan li zari'ah. Nas dia begitu. Tengok. Maknanya mutaakhir Syafi'iyah maka menggunakan pendekatan Maliki juga. Sebab
Al-Imam Qarafi dalam kitabnya Tanqih, dia sebut Saddu Zara'i' min khasiyatina. Dia kata Saddu Zara'i' ni adalah satu khususiat mazhab Maliki. Mazhab ni tak guna sangat. Maliki yang guna banyak. Tapi di Malaysia ni nampak gayanya terlampau banyak Saddu Zara'i'. Syafi'i dia tak guna Saddu Zara'i', dia guna Muqaddimatul Haram. So di sana ada Saddu Zara'i', di sana ada Muqaddimatul Haram. Itu perbincangan usul yang menarik. Apa maksud Muqaddimah, apa maksud Saddu Zara'i'. Dan Wabah Zuhaili ada perbahasan sedikit dalam kitabnya Usul Fiqh Islami, boleh rujuklah. Secara amnya Muqaddimah itu dia benda yang berjiwar. Adapun Saddu Zara'i' dia memang aslun dia harus. Cuma natijahnya banyak kerosakan. Macam tanam buah anggur. Dia bukan Muqaddimah haram. Muqaddimah haram ni macam perah arak. Perah anggur untuk arak itu Muqaddimah lah. Tapi kalau tanam tak Muqaddimah lagi. Jauh. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tanam anggur sah je. Daripada jual arak tu isu lain. Sebab tu dia mengharuskan bai'ul ainah. Cuma dalam tawarruk tak ada nas daripada mazhab yang ulama Syafi'i mengharuskan tawarruk secara nas, tapi secara takhrij apa dia Syafi'iyah. Mana dia nas tak ada, cuma secara muqtadal mazhab, secara lazimul mazhab dia mengharuskan tawarruk lah. Tapi sebagai kajian akademik dia pun tak cermat, dia pun kata mazhab Syafi'i mengharuskan apa nama dia tawarruk. Dia tak boleh tulis macam tu, dia kena sebut mengikut kaedah mazhab Syafi'i, ia mengharuskan tawarruk. Muqtadal mazhab macam tu, qadiyatul mazhab. Sebab bila dia mengharuskan aina, aulanya tawarruk harus. Begitu kalau ibaratnya. Sebab tak ada dalam kitab fiqh tawarruk disebut dalam mazhab Syafi'i. Baik. Wa haitsu qala asy-syarikhu syaikhuna. Jadi macam Khatib Syirbini dalam kitab Iqna', qala syaikhuna yuridu bihi Syekhul Islam Zakaria Ansari. Wa kadzalika Khatib Syirbini. Bila Imam Mahali sebut syaikhuna, dia pun sezaman banyak. Jadi kita, itulah dia katakan, saya orang kata ustaz sebut banyak sangat. Bukan kita sebut, memang ulama macam tu, dia pun sendiri yang apa nama dia panggil apa? Tetapkan syarat macam tu. Jadi kita ni tolong hikayat. Saya ni safir je. Tolong baca dan tolong terang. Mengaji qawaid maqasid itu, yang mengaji qawaid maqasid itu cuma Malikiyah, Syekh Ashraf, kitab Malikiyah. Syekh Raisuni dia Maliki, aslan Maliki. Wa kadzalika al-Khatib Syirbini, seorang wali Allah yang hebat. Dia ni bulan Ramadan i'tikaf sebulan di masjid, tak jumpa orang dah. Tu. Kita mana boleh i'tikaf lama-lama, tapi bazar Ramadan ni dah tak pergi rugi pula setahun sekali ya Ustaz tak? Saya dulu pergi Mesir, rupanya bazar-bazar Ramadan ni Malaysia ya. Atau Indon. Bila pergi Mesir, kita carilah bazar-bazar Arab ni. Tak ada. Dia macam biasa, cuma kedai tu nampak meriah lah. Tapi tak ada yang jual-jual bazar. Rupanya masjid yang penuh. Masjid dia beratok. Dia pergi ambil makanan kami lah. Sekali lah ambil. Jimat duit. Rupanya lah sekali orang Malaysia buat bazar. Jadi di mana-mana ni bazar ni orang Malaysia yang hidupkan. Tapi penting bazar ni dia ekonomi orang B40. Kalau tak ada bazar pasar malam ni, dia pun tak nak hidup. Dia pun bukan syarikat yang berdaftar ke apa. Dia memang kerajaan kena bagilah. Kesian kat dia pun, cuma dia pun jaga kebersihan, jaga keselamatan macam tu lah. Dia pun beli meja, beli yang tu, banyak tapak, dia pun banyak tapak. So, pasar malam ni menunjukkan gerakan. Maksudnya orang B40 ni boleh bergerak lagi lah. Boleh cari makan lagi. Kalau
pasar malam pun mereka tak bagi, mereka nak pergi jual kat mana? Sebab dia roh pasar malam tak sama dengan roh kedai. Kedai yang bernombor tu, dia asal lain. Walaupun kebersihan tu kena jagalah. Jadi, apa orang kata apa, itu di antara benda yang menarik di Malaysia ni. Kita suka makan, Arab jual kurma, tak ada. Macam kita jual macam-macam. Roti John, John bertelur, John, macam-macam roti. Wa huwal muradu al-jamal ar-ramli biqaulihi syekh. Dimasukkan ialah al-jamal ramli, jamalul ramli lah. Kalau disebut sebagai syekh. So kalau sebut syekh, kalau disebut oleh Khatib Syaribini, itu jamalul ramli. Kalau syekhuna, makna Zakaria al-Ansari. Wa in qala al-Khatib syekhi, fa murad Shihabuddin Ar-Ramli. Jadi dia ada dua guru dia. Satu Shihabuddin Ramli. Satu Zakaria Ansari. Itu untuk guru dia. Satu tulisan kadang-kadang tak jauh beza. Menukilkan yastamiddu ba'duhum ba'dah. Wa huwa al-muradul al-jamal yang disebutkan oleh yang dimasukkan oleh Jamal Ar-Ramli. Sama. Iaitu disebut afta bil walid. Jamaluddin bapa dia Syihabuddin wa nahwu. Wa idza qalu la yab'adu kadza fa huwa ihtimalun. Ini dipanggil fiqh ihtimali. Misalnya kita baca kitab tu disebut la yab'adu kadza. Pendapat ni kemungkinan ada pendapat yang kedua, yang ketiga, tapi kita tak jumpa lagi pendapat tu. Tetapi kita rasa mesti ada ulama kata macam tu . Ini yang kita belajar tadrib fiqh. Iaitu kita cuba create pendapat yang lawan kepada kita. Jangan kita ni kira satu pendapat je. La ya ba'd. Kita rasa mengikut tabiat perbahasan isu ni mesti ada khilaf. Misalnya itu isu cuci gereja, cuci kuil. Tentu akan ada khilaf. Ada ulama tak bagi, kita tengok ada yang ustaz ni garang semua. Dia kata sama dengan kita pergi cuci kedai arak. Ada ulama yang mengharuskan sebab min babi ta'lifil qulub. Yang penting kita tak pergi cuci tokong lah. Kita pergi cuci halaman-halaman begitu. Dalaman yang tak melibatkan sembahan mereka. Sebab dalam mazhab Hanafi dia mengharuskan pembinaan kontraktor terhadap gereja. Benda yang tidak melibatkan sembahan lah. Jadi kalau membina gereja pun boleh, takkan nak cuci tak boleh, tolong. Macam itulah. Saya tak akan cerita sokong tak sokong sebab kita ni kita kena faham, kita ni masyarakat majmuk kita di Malaysia ni, kita tak boleh baca hanya sejarah dulu yang kita baca dalam kitab jizyah. Nanti kalau kita cuba baca kitab jizyah, kita akan tengok orang kafir ni, orang bukan Islam ni tak boleh naik kuda. Orang bukan Islam ni tak boleh bina rumah banglo. Kalau berjalan kena duduk tepi sekali, jangan tengah-tengah. Tapi watak kita sekarang ni berubah. Ekonomi dia pegang, kereta yang dia buat. Takkan jalan raya dia duduk sebelah kiri, kita duduk sebelah kanan. Dan benda tu tak ada nas daripada Quran Sunnah. Itu adalah polisi sebuah kerajaan di zaman dulu. Tapi tak berlaku macam tu pun. Sebab dalam kerajaan Abbasiyah, orang kaya yang jutawan ni di kalangan Yahudi. Jadi apa nama, kadang-kadang itu dipanggil fiqh tangzir, semata-mata fiqh awraq, fiqh dalam kitab, tapi tidak melibatkan pelaksanaan tatbiqi. Saya beri contoh, dia di sana ada perbahasan fiqh yang tak pernah dilaksanakan oleh mana-mana kerajaan Islam sejak daripada zaman sahabat. Iaitu siapa yang tinggal sembahyang dibunuh. Tak ada. Enactment kita pun tak ada yang sebut kalau tinggal sembahyang 2 waktu dibunuh. Tapi kalau kita baca kitab Iqna', kita baca Matan Abi Syuja', hukmu tarikis salah. Termasuk dalam hudud man taraka salata muta'ammidan qutila, dibunuh haddan. Tapi dihurai juga oleh ulama, sebagian ulama
Itu hanyalah nazariat semata-mata. Saya tak ingat zaman muda tu saya kata orang tak sembahyang kita bunuh senang. Sebab kita baca kitab macam tu. Tapi rupanya bukan semudah begitu baca kitab dan baca wakil. Kita bayangkan kalau kita laksanakan undang-undang tersebut, keadaan masyarakat macam mana? Siapa tak sembahyang 2 waktu kena bunuh. Ramai dah kena bunuh ni. Agak-agak lah. Ramai tak? Ustaz Nazri, kalau bagian flat tu ramai. Ya? Dalam mazhab Hambali, pendapat riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, siapa yang tinggal sembahyang kafir? Oh, tu dia lagi kerah. Sebagian ulama Hambali begitu kerah dalam bab meninggalkan solat sampai kafir tu. Dan dihukum bunuh di atas nama murtad. Kita Syafi'i dihukum bunuh di atas nama hudud. Mereka murtad. Tetapi secara praktikalnya mazhab Hanafi yang berjalan sampai sekarang. Maka hanya boleh dipenjarakan dan didenda. So sebenarnya sebab itu yang kita sebutkan tadi, bila fiqh ni berjalan dalam kitaran undang-undang, dalam kitaran masyarakat yang lebih luas, sudah tentu fiqh kita takkan sama dengan fiqh zaman dulu. Ini di antara benda yang tuan-tuan asatizah kena baca dan muqaranah, membaca sejarah, dan kita melihat kepada negara-negara lain juga. Seperti Mesir, kita tengok gereja ataupun makbad kadang-kadang bersebelahan sahaja dengan masjid. Mereka bunyi loceng, saya kita azan. Tak ada isu. Kita di Malaysia akan ada isu. Dia ada tempat-tempat khas untuk mereka bina kuil. Alhamdulillah, Al-Imam Muzani, sahib Syafi'i, dia sebut apa? Di antara alamat negara Islam mesti ada gereja. Ajaib. Itu bukan liberal lah. Itu nak menunjukkan toleransinya Islam. Makna dia kerajaan boleh membenarkan orang bukan Islam membina gereja dan kuil-kuil mereka sekadar yang diperlukan. Makna setelah dikaji kita bagi. Kerana ini mujtama' yang mereka ini beragama. Islam sendiri yang mengharuskan. Jadi secara tafri'nya, takhrisnya, diharuskan kepada mereka. Apa maksud dia? Kalau mereka boleh jadi Yahudi, kesan dia pun bolehlah bina tempat ibadat mereka. Tetapi mengikut pada polisi kerajaan. Mengikut kepada polisi kerajaan. Tetapi kerajaan kena bijaksanalah dalam handle cases ini supaya tidak berlaku salah faham dan unsuriyah ataupun kita katakan perkauman yang akan menimbulkan pertumpahan dan sebagainya. Jadi ini di antara benda yang dikatakan fiqh ijtima'i, fiqh hukumah, yang kerajaan dia ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebab itu kadang-kadang sebagian orang mengkaji, muskilah ulama' ni dia tak boleh jadi kerajaan. Jadi dia tak nampak sebagai polisi-polisi. Tapi bukanlah syarat ulama' jadi kerajaan, tetapi kalau dia hayati peranan kerajaan, dia faham. Apa polisi? Dia kena baca ekonomi lah. Baca pentadbiran, melihat pada geopolitik, dia kena tengok sumber kerajaan banyak mana, duit main pada mana, kestabilan ni. Kena baca laporan Bank Negara. Makna dia ulama' di zaman moden ni cabaran dia lebih besar. Kerana dia kena baca banyak, kena baca buku laporan, buku audit. Sebab dia kalau dia bagi pandangan yang dia tidak faham negara tu hidup macam mana, susah. Kita sampai sekarang ni kedai arak, sila arak tak boleh tutup lagi. Pasal apa tak boleh tutup? Itu saja pun kita tak boleh nak selesai. Saya pun tak tahu. Secara am tu bolehlah tahu, tetapi secara penyelesaian tu macam mana. Dan sekarang kita ada isu Genting yang mereka pun dah nak bankrupt lah, hutang 2.4 bilion.
tak boleh nak bayar kepada bank. Jadi ini dia ada isu-isu yang sebenarnya besar. Kita bincang isu-isu kecil, tapi ada benda yang besar yang sepatutnya kita ulama diberi peluang. Tapi nak bercakap isu ni pun kena tahulah. Kena tahu ekonomi, kena tahu banyak benda. Tapi kita tak boleh nak baca buku ekonomi, itu yang susah tu. Kita tak reti nak baca analisa. Jadi yang bercakap itu orang ekonomi je lah. Jadi kita dengar. Jadi ini benda yang penting. Qala wa haitsu qala ala ma shamilahu kalamuhum wa nahwu dhalika fa isharatu ila tabarri minhu aw annahu mushkilun. Ini dalam kitab-kitab sirah tuhfah. Bila disebut macam tu, qaul ini merangkumi perkataan ataupun pandangan-pandangan ulama yang lain, dia menunjukkan dia tak bersetuju pendapat tersebut ataupun dia iskal atau keliru. Kadang-kadang muskil ini timbul bukan kerana orang tu tak alim, tapi kita tak faham istilah dia. Itu yang menjadi muskilah. Dalam kitab Fiqh Zakah Syekh Qaradawi ada satu statement mazhab Maliki yang Yusuf Qaradawi keliru dengan statement dia, tak jelas. Imam yang besar pun kadang-kadang tak jelas. Macam Imam Isnawi lah, dia tak jelas perkataan Imam Nawawi tu. Sampai dia pun keliru. Tapi tak banyaklah, dia akan berlaku. Jadi ini di antara benda-benda yang cabaran bila kita baca kitab ulama. Guru saya Syekh Aiman, seorang faqih Syafi'i. Bila dia diinterview di Darul Ifta sebagai pegawai fatwa di sana, dia diberi kitab mazhab Hanafi untuk dia hurai. Nama dia Hasyiah Ibnu Abidin, Raddul Muhtar ila al-Muhtar. Syekhul Azhar interview dia masa itu, Syekhul Azhar mufti. Bagi satu kitab, suruh dia hurai. Dia tak faham. Itu pakar qiraat dan pakar Syafi'iyah, dia khatam Hasyiah Bajuri. Saya tak sempat khatam dengan dia, tapi saya belajar lama Bajuri dengan dia. Tapi majlis khatam saya tak ada. Dia tak faham. Syekhul Azhar kata, hurailah. La afham. La udri. Aku tak nampak dia cerita apa. Tak nampak. Maka Syekhul Azhar pun ambil dia sebagai pegawai fatwa. Sebab apa? Dia amanah. Dia tak faham, dia tak faham. Jadi dia masuk sebagai pegawai fatwa sebab dia amanah. Sebab bila dia tak faham, dia sebut tak faham. Nampak tak? Kemudian dia kaji ibarat tersebut dalam masa yang lama, dia fahamlah lepas tu. Jadi ibarat kitab-kitab macam ni, kadang-kadang istauqafani disebut. Saya masa mengaji dengan Dr. Salim Abu Awas tu, ada ibarat kitab ilmu kalam dia tawakuf. Saya nak cerita rasa macam dia ada kadang-kadang pas anak murid ni dia ada kebetulannya. Dalam hati saya kata, aku faham ibarat ni. Tapi saya haibah ulama tu kita diam je lah. Lepas tu dia kata, tak apa, kita berhenti dulu. Saya tak jelas apa maksud tulis ni. Itu benda yang normal. Yang kita kena belajar. Jangan kita hentam promo begitu. Istauqafani. Saya ingat kata ada istauqafani. Yang ni saya minta tangguh dululah. Jadi berlaku kepada kibar ulama-ulama. Jadi kita ambillah peluang bila ulama tak faham, kita kajilah benda tu. Munaqasyah dengan dia. Yang saya masih ingat dulu saya mengaji Syekh Nuruddin, ada kitab kami belajar Iqtida'ul Ilmi bil Amal. Ada ibarat yang susah daripada Khatib Baghdadi. Syekh Nuruddin istiqah dulu. Dia tangguh, dia tak faham. Kita pun Syekh tak faham lah. Tapi saya ambil benda tu untuk saya buat kajian. Dalam 2-3 baris je. Saya tanya ayah saya, dia tak faham. Tanya orang ni tak faham.
Jadi saya ambil sebagai bacaan harian. Risalah saya baca. Saya rasa dekat setahun barulah Allah Ta'ala buka futuhat ibarat tersebut. Maka saya bawa jumpa Syekh Nuruddin. Saya rasa Ustaz, ibarat ni maksud begitu. Dia pun setuju. Jadi Alhamdulillah. Bukan dengan Syekh Nuruddin saja, banyak masyayikh yang kita bila dia tak faham, kita cuba selesaikan dengan bacaan harian. Begitu dengan Syekh Syaltut Hafizahullah. Bila ada ibarat yang tak faham, saya cuba belajar. Baca berulang-ulang kali. Kadang-kadang memakan masa 3, 4, 5 bulan. Jadi tuan-tuan begitulah, kalau saya ada ibarat yang tak faham, cubalah buat. Janganlah macam bila tak faham, tuan-tuan pun ma'assalamah. Itu kita tak ada apa percubaan lah. Semua ulama buat macam itu. Baik. Kama sarraha bidzalika asy-syarih al-mahalli fi hasyiyati Fathul Jawad wa mahalluhu haitsu lam yunabbi ala tad'ifihi. Benda ni kalau dia tak sebut dhaif, kalau dia sebut dhaif atau tarjih, itu tidaklah menimbulkan muskil. Wa illa kharaja an kaunihi muskilan. Kalau disebut benda ni ar-rajih, tak ada iskal lah. Bila iskal ini menjadi tempat ulama berijtihad untuk menentukan hukum, ila ma hakama bihi alaihi, mengikut apa yang dia putuskan. Baik. Wa haitsu qalu kadza qalu atau kadza qalahu fulanun fa huwa kal ladzi qablahu. Jadi kalau kadza qalu ala kena ibarat, nanti insya-Allah saya akan cuba cari ibarat satu persatu. Maknanya pendapat ni sama dengan pendapat sebelum itu yang disebut. Wa in qalu in sahha hadha, yang ni dia tak pasti lagi, tapi dia sebut kalaulah pendapat ni okey, in sahha hadha fakadha fadhahiruhu adamu irtidaihi, menunjukkan dia tak setuju, cuma dia kata kalau betul. Ini banyak ibarat-ibarat ulama, in sahha tak apa, aku ambil pendapat ni, tapi aku tak setujulah. Kama nabba alaihi fil janaiz min at-tuhfah. Seperti nanti kita tengok kitab tuhfah, kaji tengok mana ibarat dia. Jadi makna kalau disebut in sahha tu, pendapat tersebut dia tidak starih ataupun dia tidak bersetuju lagi. Tapi ini yang dikatakan kitab fiqh, dia belum fatwa lagi. Fatwa tak boleh sebut macam tu. Fatwa jelas, bayan. Sebab tu dia ada kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Al-Fatawa Al-Kubra ada 4 jilid atau 2 jilid. Kita boleh baca dan kita tengok tabiat dia berlainan dengan tuhfah. So itu di antara benda-benda yang kita kena belajar. Kalaulah macam Ustaz Abu Hanifah tu kata ada dari ifta', memang diwajibkan kepada pelajar-pelajar mengkaji Al-Fatawa Al-Kubra. Itu di antara benda-benda yang melatih. Wa in qalu kama aulakin. Kalau disebut ibarat kama aulakin, fa in nabbahu ba'da dhalika ala tad'ifi aw tarjihi fala kalama wa illa fa huwa mu'tamad. Kama aulakin ini menunjukkan pendapat tersebut adalah yang dipegang dalam mazhab, melainkan disebutkan pendapat itu dhaif. Jadi kalau kita ibarat minhaj disebut kama ataupun lakin, selepas lakin itulah pendapat yang mu'tamad. Itu di antara istilahnya. Subhanallah. Benda ringkas. Begitu juga kama wal mu'tamad indahu wa in ishtahara min anna al mu'tamad ma ba'da lakin. Walaupun yang masyhur mu'tamad itu setelah disebut kalimah lakin. Kama juga apa dia fi kalamihi innama huwa fi ma lam yasbiqha kama. Kalau tak didahului dengan perkataan kama. Ini tuan-tuan boleh baca minhaj. Saya bawa minhaj tapi duduk dalam kaitan, tidak boleh kita baca sama-sama. Nanti insya-Allah esok saya cuba tengok ada contoh-contoh dia. Wa illa fa huwal mu'tamad indahu, selepas lakin. Subhanallah, ajaib. Qala lakin al-mu'tamada kadza awil aujah kadza fa huwal mu'tamad. Jadi bila kalimah disebut pendapat ini adalah mu'tamad di sisi aku ataupun al-aujah kadza. Al-aujah maksud dia pendapat yang lebih dekat dengan qiyas mazhab adalah pendapat ini. Itulah pendapat yang mu'tamad. So kita tahu dah pendapat ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang rajih. Nampak tak?
So ini di antara peluang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk menunjukkan contoh. Contoh secara praktikal dalam kitab Minhajul Talibin. Inilah yang katakan dipanggil siyarut tarjih. Siyarut tarjih dalam Minhajul Talibin tak lebih kurang daripada 20 tak silap saya. Dan dihimpunkan oleh ulama. Wa alaihil amal. Di antaranya al-aujah, al-asah dipanggil siyarut tarjih. Jadi Imam Nawawi menggunakan hampir 20 sirah, 20 lafaz dalam bentuk pentarjihan di dalam kitab Minhajul Talibin. Itu benda-benda yang kita kena explore. Dan ada lagi siyarut tad'if, tak lebih daripada 10 juga Imam Nawawi menggunakan term-term tersebut. Di sinilah kata ulama membentuk kepakaran kita di dalam kita nak bersilat untuk mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu. Wa indi anna dhalika la yataqayyad bihatai suratain bal sairu siyar tarjih kahuma. Jadi tidaklah terikat tarjih dengan dua perkara ini, bahkan seluruh sirah tarjih seperti yang kedua-dua ini. Jadi dia ada lebih kurang 20 ataupun dekat dengan 20 sirah tarjih yang digunakan pakai oleh al-Imam Nawawi rahimahullah. Baik, kita tengok Fatawa Al-Qurdi. Contoh-contoh dia. Contoh-contoh term yang digunakan pakai untuk kita melihat term-term dalam kitab. Panjang. So, kita selesaikan sampai surat. InsyaAllah. 150. Sampai habislah 154. Lepas tu kita baca sedikit tentang taklid. Taklid ni makna dia akan diulang balik dalam kitab usul fiqh nanti. Qala wa fi fatawa al-Qurdi su'ila idza sajada thumma rafa'a min as-sujud wa syakka hal wada'a yadah aw rijlahu aw itma'annat yaduh aw rijluh hal yadurru dhalika aw la. Tu dia. Dia ditanya tentang orang yang bangun daripada sujud. Mendesak. Masa dia sujud tu dia letak tangan tak? Dia letak kaki tak? Ataupun tomak ninah pada tangan tak? Takut dia garu-garu tak? Atau kaki. Kalau dia syak, adakah sujud dia sah? Kalau tak sah, kena sujud balik lah. Kalau sah, tak apalah, bangun terus lah. Al-jawab yajibu alaihi al-audu lis-sujudi fawran. Bila dia syak saja, kena sujud terus. Fawran. Sebab kaedah usul kata apa? Al-hukmu la yubna ala syak. So syak, tak ada hukum, terus dia sujud. Sebab dia tanya, tadi aku sujud ada tamak ninah tak? Sempat dah aku sebut subhana rabbiyal azim. Ragu, sujud terus. Tak payah fikir-fikir lah. Mutlaqan. Maksud mutlaqan ni tak kira lah kaki ke apa ke. Alal mu'tamad fi tuhfah in qulna qa'idatuna haitsu lam yakun fil ibarati kama annama. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Tuhfah, sekiranya kita menyatakan kaedah dia dalam Tuhfah, kalau tidak ada ibarat kama, maka itu yang mu'tamad. Annama ba'da lakin. Setelah mana ibarat lakin, fiha huwal mu'tamad. Itulah pendapat yang mu'tamad. Wa huwa ma dzakarna min wujubil audi ila sujud. Ini bagus juga ni. Selalu orang tanya. Dia tersyak. Kiaslah pada semua pun. Dia rokok. Dia bangun balik i'tidal. Dia rasa tadi rokok tadi sempurna tak? Rokok terus. Tak payah duduk gaul kepala. Gaul kepala tak selesai. Tengok dia tunggu. Habis sembahyang dia pergi tanya Tok Syekh. Tok Syekh, saya sembahyang tadi. Saya ragu lah. Tak payah ragu. Rokok terus. Ni banyak orang tanya soalan. Setelah sembahyang pun dia tanya lagi. Wa in qulna bima miltu ilahi fi kitabil fawaid al-madaniyah kata Qurdi min anna mahallat tilkal qa'idah haitsu lam yarid ma ba'da lakin. Okey, ini di antara pendapat yang dicenderung oleh Imam Qurdi dalam fawaid madaniyah. Fawaid madaniyah dia sebut contoh-contoh banyak. Contoh dia kata ini pendapat Imam Nawawi, babi tak najis. Tapi dia kata al-mu'tamad dalam mazhab babi najis. Macam tu dia ajak kita satu persatu di dalam penyusunan tertib. Baik.
Waqad raddahu fi mas'alatina fi tuhfah fayakunu al-mu'tamad ma qabla lakin wa huwa adamu wujubil 'aud. Tapi dalam kitab tuhfah pula secara mu'tamadnya yang disebut sebelum lakin adalah tak wajib 'aud. Tak wajib kembali. Wa huwa alladhi yadhharu lil faqir. Ini pendapat terkuat yang ditarjih oleh Imam Qurdi. Wa yu'aiduhu i'timaduhu fi hal tuhfah kal i'ab. Jadi ini di antara dia panggil ta'arud ataupun dua pandangan yang berbeza daripada kitab ke kitab. Wa syarhil irsyad wa ghairihi wallahu a'lam. Qala fil matlab. Nihayatul matlab. Ataupun yang ni bukan nihayatul matlab ni sebab kitab maqasid matalib. Kitab matlab ni kitab apa? Oh, kitab Kurdi juga. Okey. Wa yadhharu fi tadhkiratil ikhwan lil Ulaiji anna istilaha Syams ar-Ramli wal Khatib Shirbini ni semua sezaman ni. Nihayatul Muhtaj, Syams ar-Ramli, Khatib Shirbini, apa nama dia? Penyempak dia lah, apa dia, Jamaluddin. Kemudian istilah Syekh fi hadil alfaz al-mazkura an Kanil Kurdi. Ni berbeza pula istilah mereka berdua. So kena cek balik. Daqiq. Tapi saya lebih suka baca apa nama dia Khatib Shirbini lah, Iqna' dan Mughni Muhtaj. So kita terbiasa dengan mustalah-mustalah sangat menarik. Dan saya ada satu perkataan yang subhanallah, ingatkan ulama moden je buat. Rupanya ulama mutaakhirin juga. Iaitu kalimah al-mailu, cenderung. Kecenderungan ulama bukan bermaksud tarjih. Subhanallah. Sekarang ni kita sebut, saya cenderung kepada pendapat Hanafi. Itu belum lagi tarjih, baru cenderung. Dalam kitab sembahyang janaiz ke? Apa sah? Janaiz sah. Khatib Shirbini dia kata apa? Saya cenderung kepada pendapat sekian. Tapi nak buat macam mana? Mu'tamad, pendapat mu'tamad tak boleh. Jadi aku fatwa dengan pendapat mu'tamad. Nampak? Kecenderungan kita kena jelas. Saya sebenarnya cenderung. Benda ni okey. Tapi nak buat macam mana? Mu'tamad kata tak boleh. Macam tu. Itu dipanggil apa? Seni-seni para ulama. Dia nak sembunyi perasaan tak boleh. Tapi kita kadang-kadang kita sebut macam tu pun kena marah lah. Entah. Takkan kita nak cenderung pun. Sebab cenderung ini bukan tarjih. Itu di antara benda yang saya dapat daripada Khatib Shirbini rahimahullah. Dan sebagian ulama mu'asirin menggunakan kalimah tersebut. Wal qalbu yamilu ilaihi. Jadi kita faham, rupanya muyul qalbi, kecenderungan hati ini belum lagi mencapai tahap tarjih yang boleh difatwakan. Jadi kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar. Aku cenderung. Jadi cenderung belum lagi keputusan. Kecenderungan laisa ra'yan. Baru cenderung. Takkan dia boleh ikut, boleh follow tak? Okey ya? Wa idza qalu ala maqtadahu kalamuhum aw ala ma qalahu fulanun bi dhikri ala aw qalu hadha kalamu fulan fa hadhihi sighatu at-tabarli kama sarrahu bihi thumma taratan yurajjihunahu wa hadha qalilun wa taratan yudha'ifunahu wa huwa kathir fayakunu muqabiluhu wal mu'tamad ay in kana. Ini kalimah-kalimah ala maqtada. Ini dipanggil dalalah iqtida. Nas tak ada. Tapi kalau ikut ucapan mereka ni, pendapat sedemikian. Tapi ini kalimah yang dia tak bersetuju lah. Ini dia hanya hikayat. Macam kita sebut. Pendapat Syekh ni, kalau dia sebut, kesan dia macam ni. So, ala maqtadahum kalamuhum. Tapi menunjukkan sirah yang tabarri. Dia tak bersama pendapat tersebut. Melainkan, dia mentarjih. Wahada qalil. Kebanyakan dia bila sebut macam tu, yudha'ifunahu. Dia mendaifkan pendapat tersebut.
wa huwa kathir. Macam itulah. Fayakunu muqabiluhu wal mu'tamad. Jadi kita tahu dah, dia tak sebut dah. Pendapat muktamad tak disebut. Cuma kita faham daripada lawan. Dia kata pendapat ni harus. Maksud pendapat yang terkuat adalah haram. Baik. Ai in kana, kalau ada lah. Wa taratan yutliqu dhalika fajara gharu wahid minal masyayikh. Itu ibarat yang sahih. Minal masyayikh. Tengok. Minal masyayikh. Ala annahu dha'ifun. Tapi kebanyakannya pendapat ini adalah dha'if. Wal mu'tamad ma fi muqabilihi, lawan kepada dia. So ini di antara orang kata apa? Mustalah-mustalah yang kita kena catat balik, nanti baca minhaj senang kita boleh faham. Dari bawah sikit. Qala fa idza qala 'ala al-mu'tamad fa huwa al-adhharu min al-qawlain aw al-aqwal. Kalau disebut pendapat mu'tamad, ini adalah pendapat yang terkuat daripada dua qaul daripada imam yang bercanggah. So misalnya maghrib, kalau ikut qaul jadid, okey, maghrib 20 minit dah. Sebab disebut waktu maghrib adalah waktu azan, ambil wudu, sembahyang sunat, qomat, sembahyang fardu dalam 20 minit. Itu pendapat azhar daripada Syafi'i. Tapi pendapat asah dalam mazhab Imam Nawawi kata tak, pendapat qadim Imam Syafi'i lebih kuat, iaitu lebih kurang sejam lah sampai hilang riyab syafaqil ahmar, hilang warna merah di langit. So kalau maghrib 20 minit habis kita baru nak sembang dah azan insya-Allah. Sama ada 2 pendapat atau 3-4 pendapat aqwal. Wa idza qala 'ala al-awjah masalan fa huwa al-asah min al-wajhain. Ini pendapat ulama Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Sebab itu kalau siapa rajin buka kitab buka kitab mazhab, dia akan nampak. Contohnya amin. Amin dalam mu'tamad mazhab, pendapat terkuat baca dengan kuat. Wa idza qala al-imam amin fa aminu. Tapi dalam kitab Imam Syafi'i dengan nas dia sebut yusirrul ma'mum. Ma'mum sebut perlahan. Pendapat qaul jadid Imam Syafi'i, makmum baca perlahan yang kuat. Imam amin, kita sebut amin saja. Tetapi Imam Nawawi mentarjih qaul qadim Imam Syafi'i. Jadi disebut al-awjah ataupun al-asah. Minal wajhain ataupun awjuh. Awjuh maksudnya banyak pandangan lah daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Dapatlah. So ini di antara benda-benda yang menarik ya dalam kitab. Walladhi yadhharu mathalan bidhikri dhuhur fahuwa bahthun lahum. Ini kajian baru. Yadhhar ini maksudnya benda yang dipakai kaji, dia pendapat mereka akan diberikan. Baik. Wa qala Syekh Ibn Hajar fi risalah al-wasiyah bisam al-bahthu ma yufhimu fahman wadihan min al-kalam al-'am lil ashab al-manqul an sahib al-madhhab bi naql al-'am. Ini menunjukkan satu kajian yang baru daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang diambil secara penukilan daripada sahibul madhab secara am. Baik, al-bahsu walladhi, ini yang dikatakan Imam Nawawi banyak sebut kalimah al-bahsu dalam kitab Majmu'. So, bahsu ini ada 2 makna. Satu kalam am daripada ashab yang menukilkan kata-kata Imam Syafi'i. Yang kedua al-bahsu ialah walladhi istanbatahul bahis. Tapi beza al-bahis di zaman moden tak sama dengan bahis di zaman Imam Nawawi. Al-bahis Imam Nawawi dia mujtahid. Kita sekarang ni researcher tak sampai tahap mujtahid pun. Jadi kena beza. Kajian sekarang ni tidak ada ijtihad, hanya adalah analisah. Kajian Imam Nawawi adalah ijtihad. Subhanallah. Jadi bila sebut al-bahthu, dia benda baru.
minan nususil imam wa qawaidihi kulliyin. Kulliyin. Iaitu apa nama dia, diistimbat daripada kaedah imam dan dalil-dalil imam, dan dia buat pandangan dia. Tapi imam tak ada pendapat. Ini yang disebut dalam majmu' bahas tu fihi sinin. Aku kaji benda ni bertahun-tahun. Subhanallah. Dan Imam Nawawi satu dia bagi ikhtiarat. Dia ada ijtihad yang tak ada dalam mazhab. Tapi yang ni bukan kerja senang lah. Sebab nak kena tahu semua. Sebab Imam Nawawi ni, dia tatabbu' kitab Dia baca kitab satu-satu. 10 jilid. Bukan baca kitab di zaman dia je, dia baca kitab secara tatabbu'. Dia sebut apa? Kalam aku naqal nas bi hurufihi. Dengan hurufnya. So kita macam tu. Sebab tu kita galakkan bila kita contoh nak sampaikan ceramah di surau, kita latih. Bila kita nak cerita pasal pendapat ulama', kita nukil pendapat ulama' tu, kita buat homework sikit. Saya ambil dalam kitab ni secara nas. Misalnya Iqna' Fathul Qarib. Ataupun kitab Jawi Muniatul Musalli, dan kita cerita pada masyarakat. Jadi orang nampak kemas. Kita buat nota sikit-sikit. Tak adalah kita macam, ya saya rasa, duk saya rasa tak habis. Jadi kita belajar daripada manhaj ulama' ketelitian. Macam tu Ustaz Razak saya ni ada kitab. Yang saya nampak Ustaz Razak lah dengan Ustaz Saidun. Ada kitab sebelah. Nabi mengajar, contohnya, ini nak ajak bab musalah. Sebahagian daripada kata-kata ulama' tu nukilkan kepada masyarakat. Biar mereka dengar kalam ulama'. Dengan nama kitabnya, dengan muka surat dia, sangat bagus. Jadi, mereka pun rasa puas hati bayar duit ceramah kita. Wa qala syekhuna wa ala kila ta'rifain la yakunul bahthu kharijan anil madhhabi imam. Jadi sebab apa dia tidak keluar, sebab imam tak ada jawapan. Benda itu tak berlaku di zaman dia, tetap kita boleh nisbahkan kepada mazhab, tetapi bukan kepada imam. Maksudnya kita sebut pandangan ini adalah muqtadal mazhab, mengikut kepada kaedah Syafi'iyah. So kalau di zaman sekarang ni masih ada ulama yang mencapai tahap begini, dia boleh idafahkan kalam-kalam fatwanya kepada mazhab Syafi'i. Tapi alhamdulillah seorang ulama Syria nama dia Syekh Dr. Hasan Hito mengarang kitab fiqh Syafi'i moden setebal 160 jilid. Saya tak tahu lah macam mana makna Tuhan bagi kat dia luar biasa. Kita tu kalau keluar 160 jilid. Rasa dia tulis habis sejarah apa manhaj semua ada, usul fiqh di situ, semua di situ. Rupa-rupanya masih ada lagi ulama Syafi'i, dia ada di Indonesia, dia berulang. Dr. Hasan Hito hafizahullah masih hidup lagi, boleh tengok YouTube dia. Dia karang fiqh Syafi'i lebih kurang 160 jilid. No? 160 jilid. Dia buat lama dah. Subhanallah. Dia tak tahulah hidup macam mana. Dia telah membaca kitab usul fiqh lebih daripada 1000 makhtutat. Dia catat dan dia salin dengan tangan dia. Bila kita baca sejarah orang macam ni, tak tahu dia makan apa sehari. Ya. Kita ni, tadi saya makan bihun sup daging. Habis dah. Gearbox. Mereka gearbox pun tak kenal apa. 160 jilid tuan-tuan. Ustaz Nazri ya, 160 jilid. Kita nak baca tak tahu lagi. Hajat nama dia Dr. Hasan Hito, ulama Syafi'i daripada Syria. Baik, maksud dia la yakunul bahthu kharijan an madhhabil imam. Ini benda yang penting. Wa huwa muhtamilun wa muhtamalun. Dua benda yang berbeza. Muhtamilun maknanya tarjih yang kuat. Wa huwa muhtamalun, pendapat ini ditarjih.
Fa in dhabatu bi fathil mim ats-tsani muhtamalun fahuwa musy'irun. Musy'irun maksud dia mukhbirun, dia bagi tahu bitarjih di annahu ma'na qarib. Lepas tu benda ni banyak mengelirukan. Saya pernah buat selian sikit. Dia pun keliru. Saya tanya ni apa, muhtamil ke muhtamal? Dia nak cerita pendapat ni ada banyak pendapat ke, ataupun dia nak cerita pendapat ni dipilih sebagai pendapat yang terkuat? Lalu semua buat keliru. Jadi saya pun keliru. Tak sama. Bila ustaz sebut contohnya muhtamil, makna dia lain. Huruf sama. Mim, hata, mim, lam. Sebutan saja berbeza, makna dah berubah. Muhtamilun, makna pendapat tu ada banyak. Muhtamalun maksudnya yang disebut itu pendapat yang terkuat. Wa hadzal qawlu muhtamalun. Wa in dhabatu bil kasri fala yush'iru bitarjih li'annahu bima'na dhi ihtimalin ay qabil lil hamli wa ta'wil. Ada banyak makna dan pentakwilan. Fa in lam yadhbitu bi syai'in minhuma, kalau depa tak baris, fala budda an turaji'a kutubal mutaakhirin anhum hatta tankashifa haqiqatul hal. Kita kena pergi rujuk. Besok kita pergi rujuk pula kitab yang mutaakhirin, bacalah Nihayah, Tuhfah. Kita tak payah jadi ulama lah. Kita duduk jadi dah lah. Payah sangat lah. Baik. Qala al-ikhtiyar huwa alladhi istanbatahu al-mukhtar. Ini yang ditanya oleh Ustaz Abu Hanifah ke? Macam mana kita nak tahu pendapat itu pilihan Imam Nawawi? Ini dia. Ini dia cerita dia. Al-Mukhtar, al-ikhtiyar adalah pendapat yang diistinbat oleh mukhtar, ulama yang mujtahid, anil adillatil usuliyah bil ijtihad, daripada kaedah-kaedah dan dalil usul fiqh untuk berijtihad. Yang menyatakan boleh ijtihad tajazzub. Maksud boleh ijtihad secara bab ke bab. Tidak semua. Wa huwal asah. Ini pendapat yang terkuat. Min wali naqilnahu min sahibil mazhab. Tanpa ada penukilan daripada sahibil mazhab. Dia seorang ni pendapat dia ni. Fayakunu hina idzin. Ingat ni. Fayakunu hina idzin. Apa maksud hina idzin? Kembali kepada istinbat mukhtar itu. Ikhtiyar imam tersebut adalah kharijan anil madhab. Bukan mazhab Syafi'i lagi. Jadi pendapat Muzani khas. Pendapat khas. Pendapat imam tadi, pendapat Syafi'i ni dah ikhar. Kalau disebut bahas tu, itu pendapat mazhab. Sebab dia menggunakan kaedah usul i'timad dalam mazhab. Nak ikut boleh, tapi tak ada kata i'timad mazhab. Jadi kita keluar daripada mazhab. Saya ada masalah internet sikit. Dengar. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita sambung tadi al-mukhtar alladhi waqa'a lin-Nawawi fi rawdatit talibin, itu maknanya al-asah fil madhab la bi makna mustalah. Bukan mustalah yang kita sebutkan tadi, ijtihad daripada beliau. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung lagi sampai habis muka surat 150. Semua perbahasan, dan kalau ada masa kita bincang taklid sikit. Jadi inilah yang dikatakan term-term. Ada lebih kurang mungkin hampir 100 term yang kita kena ada kuasai untuk kita explore dalam mazhab Syafi'i, nak baca. Sebenarnya ini kerja kita. Kerja kita ni macam makmal saintis lah. Berfikir, merenung, membahas. So, mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Bulan depan insya-Allah saya cadang kita akan baca gabung 2 Mughni Ibnu Qudamah dan Minhajul Talibin. Dua-dua kita baca Kitabus Shaum. Kita nak tengok ibarat dan perbahasan daripada mazhab Hambali dan pada Syafi'i. Kita muqaranah. Kita ini menceritakan tentang metodologi mazhab Syafi'i. Imam-imam yang muktamad, kitab-kitab yang muktamad, term-term sehingga kita tahu mazhab Syafi'i ini dia ada syarat dia ada kaedahnya, bukan baca sembrono begitu. So setiap mazhab ada macam ni kitab dia.
Kitab ini menerangkan tentang mustalah, kitab-kitab, term-term yang diperlukan oleh pelajar Syafi'i untuk memahami mazhab mereka. Itu kesimpulannya. Kalau bahasa moden dia Term-term panggil dalam mazhab introduction. Syafi'i. Ya. Term-term dalam mazhab Syafi'i ini yang ringkas, adakah kitab-kitab yang ringkas yang dia bagi term sudah maksud term maksud macam Ini tu. yang paling Yang lebih ringkas ringkas lah. Maknanya Ini kita yang paling boleh ringkas. dapat dengan cara yang lebih mudah berbanding dengan kaedah yang sekarang ni lah. Kita terpaksa baca keseluruhan kitab tu baru kita boleh faham. Setakat ni tak ada lah. Kita kena rajin lah Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita. Ada kitab moden tapi lebih kurang macam ni juga. Dia buka, kita kena explore. Dia tak ada nak sedia ringkas macam tak ada. Apa pandangan Tuan Guru? Kalau dulu kita duk belajar kan, kita ni tak boleh duk pakai pendapat sewenang-wenangnya dalam mazhab lain. Jadi macam mana kita nak jelaskan tu? Tak, dia Macam sebenarnya kita tu taklid. bila datang daripada bukan ulama. Itu dia maksud dia. Kalau datang daripada ulama tak ada isu lah. Beza dia fawaid madaniyah itu dia lebih menceritakan kepada praktikal. Persamaan tu ada. Perbezaan dia menyebutkan contoh-contoh yang banyak di antara pendapat Nawawi dengan mazhab, ya, dan datang daripada di Madinah lah, ulama-ulama Syafi'i di Madinah. Itu perbezaan secara ringkas. Ini cadangan Tuan Guru lah kalau kita nak mengajar fiqh di masjid dan surau ni, apakah yang paling sesuai sekarang buat masa sekarang ni, zaman semasa. Kita ambil urukunan, perukunan, muniatul musalli. Kalau kita moden, fiqh manhaji. Itu di antara kita yang baik. Fiqh manhaji bagus, fiqh manhaji. Ringkas dan padat. Kalau kita nak baca yang lama sikit, kita baca kitab dia Muniatul Musalli pun bagus. Yang penting tu adalah kita sendiri faham kitab tu dan kita ajak dengan betul. Itu yang lebih penting daripada kitab. Kalau tauhid, Risalatul Tauhid. Tauhid ada, kemudian Risalatul Awam ada, kitab Jarul Tauhid besar sangat kan. Walaupun dia kecil tapi dia luas. Akidah Kharidah pun bagus. Matan Kharidah Bahiyah ada 38 bait. Itu tapi walaupun penulis Maliki tapi akidah ada Asy'ari. Aqsamul hukmi la mahalah yal mujub thumma istihala thumma jawazu sajid aqsam fa fahm munihta ladat sangat bagus kitab tersebut. Tapi kalau kita Jawi boleh baca kitab yang ada orang ajak Baqarah, kitab akidah Islam. Kita yang ringkas untuk masyarakat tahu dan kita kena olah bagi sesuai dengan zaman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz cerita ada dua soalan. Soalan pertama, saya cerita sikit tentang perbezaan Muqaddimah Al-Hurmah tadi dengan Saddul Zara'i'. Kemudian yang kedua, adakah Fathul Zara'i' juga termasuk dalam sumber hukum macam Saddul Zara'i'? Ya. Itu dia bagi kaedah lah. Kaedah Muqaddimah ni makna dia benda yang mujawarah. Misalnya lutut dengan paha, dia duduk sebelah lah. Okey, Saddun ni asalnya adalah benda harus. Dia tak terikat dengan benda haram, tetapi dia jalan. Dia hanyalah tariq. Dia tariq. Macam misalnya orang perempuan di tengah malam. Tak ada apa pun tengah malam. Tapi kalau perempuan ada di tengah malam ni, di tempat-tempat berkeliaran, bahaya kepada dia. So, kita tak bagi tu orang perempuan keluar malam. Bukan pasal malam tu haram. Dia tak ada mujawarah pun. So, Saddul Zara'i' dia berbentuk platform. Adapun Muqaddimah ni benda yang duduk tepi saja. Duduk di samping benda haram. Seperti khalwah. Khalwah adalah Muqaddimah dengan zina. Sebab zina takkan berlaku dengan tanpa khalwah. Tapi macam Saddul Zara'i', dia maksiat boleh berlaku, kebaikan pun boleh berlaku. Tapi kebaikan itu kurang. Itu beza dia.
Fatu zara'i lawan dia. Bila kita buka, misalnya kita bagi orang perempuan pergi sekolah, itu nama dia fatu zara'i. Itu kaedah dia. Itu termasuk dalam muqaddimatul wajib ataupun muqaddimah al-mubah. Jelas Fatu zara'i ni dia masuk dalam kaedah istinbat jugalah. Maknanya sama macam sadu zara'i juga. Ya, dia kaedah usul fiqh. Oh. Dia mazhab apa yang pakai fatu zara'i ni? Semua mazhab pakai, tapi di antara luas dan tidak luas saja. Tapi yang masyhur Malikiyah lah. Malikiyah. Syafi'i dia tak guna istilah tu, dia guna muqaddimah. Sebab muqaddimah tu nampak macam kat sama dengan sadu zara'i. Memang dia hampir sama, tapi dia berbeza. Sebab Imam Syafi'i tolak sadu zara'i. Hanya dalam kitab dia guna 3 saja kawasan az-zara'i. Tapi itu mimbabil lughah lah. Kadang-kadang tersebut jugalah, tapi itu bukan makna dia istilah Maliki lah. Macam istihsan, Imam Syafi'i sebut dalam 3 tempat istihsan dalam Tapi istihsan bukan mazhab Syafi'i. Kalau macam helah tu bukan sadu zara'i. Ya, hilah ada 2. Hilah yang haram, hilah yang harus. Hilah yang harus fatu zara'i, hilah yang haram sadu zara'i. Jadi macam Syafi'i gunakan helah dalam fiqh. Bukan sebab dia tidak menggunakan sadu zara'i, jadi dia haruskan sebagian hilah yang tidak memudaratkan. Tapi mutaakhir dia tak berapa nak minat dah mutaakhirin. Segi governance kurang sikit. Tapi kadang-kadang bagus. Alhamdulillah. Okey, kita pun dah 10.35, semua dah mengantuk nampak mata. Kita sambung esok insya-Allah 9 pagi sampai tengah hari. Mungkin ada ucapan esok. Soalan rapikan bulu kening, tak ada masalah. Simpan potong apa ni? Potong-potong superhero. Itu paling kurang makruh. Okey. Baik. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.